ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak-banyak kepada korang semua yang hadir, yang menonton, yang sering kali mencari hiburan kisah seram di dalam Kisah Seram Alam Jin. Syukur Alhamdulillah di atas izin dan kurnianya rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, disebabkan juga jari jemari korang semua yang ringan untuk tekan button subscribe. Maka dengan ini, dengan perasaan merendah dirinya, saya mengumumkan bahawa Kisah Seram Alam Jin sudah mencecah 30,000 subscribers. Alhamdulillah. Kecil atau besar nilai subscribers itu bukan satu ukuran yang diutamakan. Tidak. Yang paling penting adalah hasil sokongan padu daripada korang semua yang sentiasa hadir dan menonton kisah seram bersama saya dalam Kisah Seram Alam Jin. Terima kasih banyak-banyak. Saya ulang lagi sekali, terima kasih banyak-banyak. Moga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan korang semua, dan juga moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki yang cukup luas buat kita semua, InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Okey, baik, sebelum kita mulakan dengan kisah kita yang pertama untuk malam ini, saya mohon lagi sekali kepada korang semua dan juga saya sendiri, kita menadah tangan supaya mendoakan saudara Islam kita di Palestin supaya tabah dan juga sabar dengan dugaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Percayalah, suatu hari nanti kemenangan pasti akan memihak kepada mereka dan juga kita semua. InsyaAllah kemenangan itu sudah pasti. Sekarang mari kita dengarkan kisah daripada pengirim yang pertama. Kisah ini dikongsikan oleh pihak pengirim yang bernama Puan Wati. Kata Wati, kebiasaannya kalau cuti sekolah, kalau pergi ke Cameron Highland, Wati, suami dan anak-anak pasti akan menginap di rumah homestay yang mereka selalu pergi ni. Tuan rumah pun dah anggap mereka ni regular customer. Acap kali kalau bercuti di Cameron Highland, wajib akan menginggah di rumah homestay yang sama. Kata Wati, kedudukan rumah ini strategik. Rumah pun selesa, kadar bayaran pun murah. Tetapi harus diingat, bukan setiap kali kita rancang akan berjalan dengan lancar. Inilah yang berlaku kepada Wati dan keluarganya. Pada tahun 2018, bila mana mereka nak bercuti lagi sekali ke Cameron Highland, kali ini tuan rumah kata, minta maaf banyak-banyak, homestay tak available sebab sedang renovate, kerja-kerja penambahbaikan sedang dilakukan. Mengeluh juga Wati, masalah datang tak dijangka. Dah last minute pula tu. Agak sukar nak cari homestay dekat Cameron Highland kalau waktu kemuncak yang macam ni. Google, cari. Alhamdulillah, dapat juga homestay yang menepati kehendak Wati. Wati ni agak cerewet sikit kalau nak cari homestay. Smart TV kena ada, internet pun kena ada, water heater pun kena ada. Serba-serbi yang dia hendak tu mesti ada dalam rumah tu. Dan yang paling penting, rumah mesti kena selesa. Cumanya korang semua, kedudukan homestay ni kalau dilihat daripada Google Maps, agak berjauhan daripada pekan-pekan yang berhampiran. Agak tersisih sikit tempatnya. Tapi, bedal je lah. Nama pun carilah last minute. Balon je lah Wati. Asalkan apa yang Wati nak dalam rumah tu semua cukup. Wati pun book lah rumah homestay ni untuk 2 malam. Murah, memang sangat murah. Berapa kena bayaran tu, Wati kata dia tak nak sebut. Okey, macam ni. Wati tulis macam ni tau, dengarkan baik-baik. Lokasi, nombor rumah, berapa harga sewaan homestay tu, 3 perkara ini Wati tak nak bagi tahu. Jadi masalah besar pula nanti karang. Cumanya Wati boleh kongsikan maklumat dengan kita semua adalah rumah tu berwarna kelabu dan putih. Depan rumah tu ada pokok besar tau, tapi tak pasti pokok apa. Tapi memang besar pokok tu. Jadi pandai-pandailah korang. Lagipun kata Wati, kalau ikut logik lah kan, tuan rumah ni boleh je tukar warna tu dengan warna apa yang dia nak. Apa susah?
cat je lah warna baru. Jadi tak ada masalah pun kalau Wati ni nak bagi tahu rumah tu warna apa. Fleksibel, faktor tu boleh berubah anytime. Korang jangan marah aku pula, dah memang Wati rahsia kan. Aku nak cakap apa? Dipendekkan cerita, keesokan harinya mereka pun sampailah di Cameron Highland. Mereka tak terus ke homestay tau, tidak. Tapi mereka sampai di Cameron Highland, Wati, suami dan anak-anak akan pusing dulu, akan round dulu, jalan-jalan dulu dekat Cameron Highland ni. Sama juga bila dah waktu malam, mereka singgah makan dulu dekat luar. Dah habis makan apa semua, singgah kat kedai runcit kejap, belilah jajan ke, makanan ringkan ke, Maggi ke. Bila semua tu dah lengkap, dah ada, last kali, perkara terakhir, barulah mereka bertolak menuju ke homestay. Dengan alasan sampai je dekat homestay ni mereka tak nak keluar dah. Malam tu nak berehat cukup-cukup, dah penat, lutut ni dah nak tercabut dah katanya. Anggaran dalam jam pukul 9.30 malam, Wati dan keluarga sampai di rumah homestay yang dimaksudkan. Bila dilihatkan rumah homestay yang sudah berada di depan mata mereka sekarang ni, memang benar seperti yang digambarkan dalam imej Google Maps. Rumah ni agak tersisih sikit daripada rumah-rumah yang lain. Tak jauh pun, dekat je dengan rumah yang lain. Cuma mungkin disebabkan pokok besar tu, pokok besar dekat depan rumah tu, yang membuatkan rumah ni agak termendap sikit daripada rumah-rumah yang berhampiran. Entahlah, lebih kurang macam tu lah gayanya. Kunci rumah, tuan rumah kata dah letak dekat dalam peti surat. Kata tuan rumah lagi, kalau siang bolehlah dia datang, tak ada masalah pun. Boleh jemput mereka, layan mereka masuk ke dalam rumah. Tetapi bila Wati kata tengah malam baru nak sampai di homestay, jadi dengan berat hati tuan rumah ni pun memberi jawapan. Oh, datang lewat malam ke? Maaf ya, kalau macam tu saya letaklah kunci rumah dekat peti surat. Sebab datang lewat malam kan, saya susah sikit kalau lewat malam ni. Nanti ambil je kunci rumah dekat dalam peti surat tu ya. Bagi Wati okey je, no problem pun. Biasalah, dia pun tak nak susahkan tuan rumah. Kena datang lewat malam lah, kena bukakan pintu lah, kena terangkan kat diorang lah, kena jemput diorang lah. Tak nak susahkan tuan rumah. Tapi tanpa Wati sedar, tanpa dia sedar, ada sebab yang lain kenapa tuan rumah mengelakkan dirinya untuk datang lewat malam ke rumah tu. Wati, kamu sedar tak Wati? Kamu tak tahu kan apa yang akan berlaku? Setelah parking dalam garaj, buka pintu rumah, masuk ke dalam rumah, buka lampu, terbongkarlah satu keluarga keletihan dekat ruang tabur. Kata Wati, keadaan dalam rumah tu nampak semua perfect. Kemas, barang-barang dan perabot pun semua nampak baru. Memang puas hati. Cara perabot disusun pun, lighting lampu dalam rumah tu pun serba moden. Senang cerita macam ni lah, tak ada apa pun yang kurang dalam rumah tu. Kalau korang yang menonton ni pun, kata Wati, kalau datang ke homestay tu 100% Wati bagi jaminan korang semua mesti puas hati juga. Sedar tak sedar, jam sudah menunjukkan seawal 1 pagi. Anak-anak dah tidur dalam bilik. Wati dan suami pun dah mula tak larat. Masuk juga dalam bilik, baring je dekat atas katil. Terus suami Wati mengorok berdengkur tidur dengan lena. Cuma Wati je tak tidur lagi. Dia tengah buka handphone nak tengok lokasi tempat menarik yang ada dekat Cameron Highland. Mata Wati ni terkebil-kebil mengantuk, tapi dia tahan juga. Tiba-tiba Wati terkejut. Hampir tercabut jantung dia sebab kedengaran ada jeritan suara perempuan dekat dalam rumah. Astaghfirullahalazim. Wati terduduk dekat atas katil. Matanya tepat memandang ke arah pintu dalam bilik. Dia dah dibela, jadi termenung sekejap. Agak lama juga Wati ni keadaan macam tu. Betul ke apa yang aku dengar ni? Memang ada dengar ke bunyi perempuan menjerit tadi? Dalam rumah ke? Luar rumah ke? Apa pula? Suara tu memang dalam rumah tadi tu. Memang dalam rumah lah suara tu. Wati cuba pujuk diri dia. Dia cuba menafikan apa yang dia dengar. Tapi tak boleh. Sebab dah terang-terang suara tu memang berpunca daripada dalam rumah. Tak lama kemudian, terlintas dalam fikiran Wati keadaan anaknya tengah tidur dekat bilik sebelah. Anak akulah. Wati bingkas bangun cepat-cepat nak tengok keadaan anak dia. Bila dilihat, okey, alhamdulillah, anak-anaknya tengah tidur lena. Tak ada apa pun yang berlaku. Jadi persoalannya sekarang ini, suara siapa yang Wati dengar tadi?
abaikan. Dia cuba abaikan. Wati cuba abaikan. Maksud abaikan di sini adalah Wati tak nak cari. Dia tak nak meronda dalam rumah. Biarlah, jangan cari pasal lah. Dia pun masuk dalam bilik. Baru saja Wati masuk ke dalam biliknya semula, baru dia tutup pintu dalam bilik, tiba-tiba kedengaran lagi sekali ada bunyi tapak kaki orang berlari betul-betul dekat depan pintu bilik Wati ni. Apa lagi? Teruslah Wati ni meloncat ke atas katil, secara tidak sengaja menerkam, menimpa ke atas suaminya yang tengah mengorok berdengkur tidur di atas katil tu. Aduh, sayang, awak ni dah kenapa sayang? Sakitlah. Marahlah suami dia kena impak macam tu kan. Wati pun bagi tahulah, abang, tadi saya ada dengar orang menjerit bang dalam rumah. Lepas tu saya keluar bilik, saya tengok anak-anak tidur, tak ada apa-apa pun. Bila saya masuk bilik semula, bila saya dah tutup pintu, saya dengar pula bang, ada orang berlari dalam rumah bang. Takutlah saya bang, dibuatnya memang ada orang pecah rumah ke, ada orang mencuri ke. Bang, bahayalah bang. Terbeliak segar mata suami Wati bila Wati kata ada pencuri. Tak boleh jadi ni. Suami dan Wati bertindak keluar daripada bilik. Suami bagi arahan pada Wati, pergi temankan anak tidur dalam bilik sebelah. Suami pula melangkah seorang-seorang, meninjau, memeriksa ke arah belakang ke ruang dapur. Kata Wati, suami dia ni badannya agak besar jugalah. Biasalah, orang yang suka main gym ni badannya memang berketul-ketul, berketak-ketak sikit. Tak hairanlah kalau suami dia ni berani seorang-seorang kalau nak menghadap pencuri ni kan. Sedang Wati ni tengah menemankan anak-anaknya yang sedang tidur dalam bilik. Tak lama kemudian, suami dia datang semula, masuk ke dalam bilik anak-anak, membawa bersama-sama handphone dan juga bantai daripada bilik tidur mereka di sebelah. Tutup pintu, kunci pintu bilik. Ini hairan ni. Kenapa pula dengan suami aku ni tiba-tiba masuk dalam bilik, kunci pintu bilik, bawa handphone dengan bantal? Kenapa pula ni bang? Suami cakap pada Wati dengan suara yang cukup lembut, cukup perlahan, cukup romantik. Kata suami dia, sayang, malam ni kita tidur dekat bilik anak ya. Udah, jangan ditanya kenapa. Kita tidur temankan anak malam ni. Wati macam dapat tangkap apa yang cuba disampaikan oleh suami dia, sebab suami dia buka MP3 surah Yasin dekat handphone. Ini mesti tak lain tak bukan sebab gangguan jin syaitan hantu lah ni. Ini confirm. Malam tu Wati dan suami tak ambil masa yang panjang. Baring dia sebelah anak, terus tertidur. Yelah, badan dengan otak ni dah penat sangat, tak lalu dah. Keesokan paginya, suami dan Wati berbincang. Adalah wajar dan baiknya kalau mereka keluar daripada rumah tu pagi tu juga dengan segera. Kita batalkan untuk bermalam lagi semalam di rumah ni. Kita keluar dengan segera, berhubung semula dengan tuan rumah. Mereka pun bincanglah elok-elok, bagi tahu elok-elok yang mereka nak cancelkan lagi semalam. Mereka nak refund semula untuk cas 1 malam sebab mereka bayar untuk 2 malam kan. Jadi mereka nak refund untuk 1 malam saja. Yang bagus ni, yang baiknya, tuan rumah tak tanya banyak pun tau. Dia akur dan setuju untuk refund semula, seolah-olah macam dah tahu apa yang Wati dan sekeluarga sudah lalui sepanjang malam tu. Bila dah dapat refund, mereka pun dah keluar daripada rumah tu. Disebabkan hari masih lagi awal, dalam jam 11 pagi macam tu, jadi Wati dan suaminya membuat keputusan untuk keluar, untuk beredar daripada kawasan Cameron Highland. Katanya mereka nak bercuti tempat lain pula. Dah tahu hati katanya. Dan sepanjang dalam perjalanan inilah Wati bertanyakan, mengajukan soalan kepada suami dia dengan soalan seperti berikut. Abang, apa yang abang nampak dekat dapur malam tadi? Korang nak tahu tak apa suami dia nampak? Begini, saya cakap, korang pula gunakan imajinasi korang masing-masing ya. Masa tu dapur tu gelap. Jadi dia bukalah lampu dapur. Ketika dia berada betul-betul dekat ruang dapur ni, dia dapat dengar tahu ada suara yang agak perlahan. Suara tu sedang ketawa dalam bilik air.
Tapi suara je, dengar suara je, tak nampak apa, dengar suara je. Suara tak membuktikan apa-apa tahu. Boleh jadi orang atau memang boleh jadi hantu ke, kan, betul tak? Jadi mahu tak mahu, disebabkan dia kena ambil tahu juga, dia pergilah buka pintu tandas tu. Buka-buka je, nak ambil kau. Tak ada apa pun dalam tandas, tak nampak apa pun. Walhal memang ada dengar suara ketawa tadi dalam tandas tu. Namun, apabila dia menolehkan pandangan dia ke arah sudut yang lain dekat bahagian dapur, dia dapati ada satu kontra, ada satu bentuk yang tak kena dekat cermin tingkap dekat siki dapur, yang membuatkan suami dia curiga lagi kenapa tingkap dekat siki dapur tu terbuka. Dia pun pergilah nak tutup cermin tingkap tu. Bila dia nak tutup tingkap, berdepanan dekat depan tingkap tu, astagfirullahalazim, tadi tak ada, ini tiba-tiba menjelma dengan cukup jelas dekat depan 2 biji mata dia ni. Ada satu penampakan, satu kain putih berambut panjang. Mata dia pula warna merah, sedang senyum ke arah suami Wati dekat luar tingkap dapur. Allahu Akbar. Perasaan suami dia pada waktu itu, usah ceritalah, kata Wati. Suami dia kata perasaan takut dengan terkejut tu ibarat macam nak meletup jantung ni dibuatnya. Tak lama, keadaan situasi penampakan tu hanya berlangsung dalam 1-2 saat je. Kemudian penampakan tersebut menghilang serta-merta. Barulah suami dia buat keputusan. Apa yang berlaku sepanjang gangguan yang dialami oleh isterinya Wati dan juga dia sekarang ini adalah berpunca daripada gangguan jin syaitan yang berupa Pontianak. Bukannya manusia pencuri, bukan. Ini jin syaitan hantu yang menyerupai bentuk Pontianak. Dan tambahnya lagi, setelah dia berjaya tutup tingkap tu pun masih lagi kelihatan tau, jin setan Pontianak tu berlega-lega, berpusing-pusing keliling homestay di luar rumah. Pusing, seakan-akan macam tak suka dengan kehadiran mereka malam tu. Maka oleh sebab demikianlah suami dia membuat keputusan malam tu tidur bersama-sama dengan anak di bilik sebelah. Khawatir dan bimbang, takut setan Pontianak tu beralih arah pula mengganggu anak mereka pula nanti kan. Jadi jelaslah di sini apa yang dilalui oleh Wati dan juga penampakan yang dilihat oleh suaminya. Jangan pula korang takut nak menyewa homestay dekat Cameron Highland pula lepas ni. Banyak lagi rumah penginapan yang lain. Lagipun itu cerita tahun 2018, cerita lama. Jadi kita ni fikir yang baik-baik je. Mungkin rumah tu dah bebas kot daripada gangguan agak-agaknya. Itu kisah yang dilalui oleh Wati, suami dan anak-anaknya ketika menginap di salah sebuah penempatan homestay yang dirahsiakan lokasinya. Sekarang kita dengarkan pula kisah yang kedua. Untuk kisah yang kedua ini, sebelum ini saya ada share dengan Bro Zaf daripada Zaf Channel. Saja PA WhatsApp, bertukar-tukar pengalaman, tukar-tukar pendapat, tukar topik, tukar agenda, saja seronok-seronok, sembang seronok-seronok. Sekarang saya akan dedahkan kisah benar tersebut yang dilalui oleh saya dan keluarga saya sendiri. Masih lagi melibatkan penginapan di Cameron Highland. Dengarkan. Kejadian berlaku pada bulan Julai tahun 2022. Tahun lepas agak baru lagi. Kalau ikut pelan asal, saya nak bawa isteri dan juga anak-anak pergi bercuti di kota bandaraya Ipoh. Sampai je di Ipoh, kami singgah di Aeon Mall Kinta City sebab nak makan Johnny Steamboat. Dalam jam pukul 4 petang. Masih lagi tengah makan ni, sambil tu saya baru nak buat tempahan, baru nak cari tempat menginap di Ipoh. Disebabkan lalas minit baru nak mencari, punyalah susah. Banyak tempat dah full book. Entah macam mana saya terfikirlah, saya ni nak buat kerja gila lah. Saya cakap dengan isteri dengan anak-anak, jom kita buat kerja gila, jom kita naik Cameron Highland, nak tak? Sebab apa? Sebab bila saya tengok dalam Agoda, ni application Agoda, masih lagi banyak tempat menginap di Cameron Highland walaupun dah lewat petang. Jadi saya berfikiran, why not kalau kita pergi je Cameron Highland? Kan? Bila semua dah setuju untuk buat kerja gila, apa lagi saya buatlah tempahan siap-siap. Dan pada waktu itulah sudah ditakdirkan ke atas saya dan juga keluarga saya. Kami mendapat dan menginap di salah sebuah penginapan yang sudah berpenghuni
tetapi bukan manusia. Naik daripada Simpang Pulai ke Ipoh Cameron Highland bermula jam 5 lebih petang macam tu lah. Kami sampai di stesen minyak BHP di Tanah Rata sebelum simpang nak masuk ke laluan Cameron Highland. Sampai situ jam 6 lebih, nak dekat pukul 7. Berhenti sekejap, solat jamak dulu dekat stesen minyak BHP tu. Kemudian kami teruskan perjalanan ke tempat penginapan kami yang berlokasi di... Nak sebut ke tak nak sebut lokasi tu? Okey, saya sebut nama lokasi tu ya. Pada hampir jam pukul 8 malam, kami tiba di lokasi Berincau. Lokasi penginapan yang saya pilih ini, kenapa lokasi ini dipilih? Sebab advantage-nya, laluan penginapan tu betul-betul satu laluan nak pergi ke ladang Tebor Center. Satu jalan je, satu laluan je nak ke Tebor tu. Jelas ya? Nampak tak? Saya dah bagi bayang-bayang ni, saya dah bagi hint ni. Pandai-pandailah korang teka, pandai-pandailah korang tembak apa nama penginapan tu. Dia penginapan tu betul-betul satu laluan nak ke ladang Tebor Center. Cukup dekat nak masuk simpang ke ladang Tebor Center tu. Betul-betul satu laluan. Boleh agak tak tempat penginapan tu di mana? Dapat teka tak? Penginapan itu berada di tingkat dan dalam rumah tu ada beberapa bilik lah. Sampai je kami dekat rumah penginapan tu, kami letak je barang. Kemudian kami turun semula sebab nak cari tempat makan. Dah makan-makan semua, aktiviti radah malam tu pun dah selesai. Kami pun pulang semula ke tempat penginapan kami. Dipendekkan cerita, lewat malam tu anak-anak pun dah tidur, isteri pun dah tidur, lena dah. Saya je masih belum lagi tidur, tengah melepak dekat ruang tamu. Kebetulan ada pula kemudahan internet dekat dalam rumah ni. Jadi saya pun mainlah se-frame game Dota. Sedar tak sedar, jam dah menunjukkan hampir pukul 2 pagi. Saya pun dah mula mengantuk, saya masuk dalam bilik. Cuma dekat dalam bilik master bedroom ni memang saya biarkan pintu tu terbuka dengan luas. Sebab apa tau? Sebab anak-anak saya dekat bilik lain. Jadi kalau ada something wrong ke, ada apa-apa yang tak kena ke, mudahlah nanti saya nak dengar kan. Tengah baring-baring ni, tengah melayan nak tidur ni, tiba-tiba saya terdengar tau ada bunyi pelik dekat ruangan dapur. Bunyi tu seakan-akan seolah-olah macam perabot tu dibuka dan ditutup. Macam mana ya nak bagi gambaran tu? Sebentar. Saya tunjukkan contoh. Ini sebagai contoh. Saya putarkan balik, saya mainkan balik bagaimana situasi tu berlaku, bagaimana bunyinya. Lebih kurang macam ni lah bunyi tu. Nampak? Macam itulah. Bukan sekali dua. Berulang-ulang bunyi itu dapat saya dengar daripada ruangan dapur. Lebih kurang macam ni. Saya pun hairan lah. Udah kenapa pula ni? Terus terang saya cakap, mata saya ni pada waktu tu dah tak larat dah tau. Dah tak larat, dah letih dah tak lalu dah. Saya gagalkan juga. Saya bangun daripada katil, terus menuju ke dapur. Saya duduk je dekat meja makan, sambil tu meratap ke arah perabot dapur ni. Masalahnya, bila saya duduk, bila saya tenung, tak ada pula bunyi. Senyap lah pula. Ambil lebih kurang dalam 5 minit macam tu. Saya duduk, saya tenung je, tak juga bunyi-bunyi. Senyap. Lepas tu saya bangun, saya masuk bilik balik. Baru je baring, bunyi lagi. Kali kedua saya bangun, pergi ke dapur, duduk dekat meja makan. Agak lama sedikit, ambil lebih kurang masa 10 minit hingga 15 minit macam tu. Sama juga keadaannya macam tadi, tak juga bunyi-bunyi. Kali ni saya malas dah. Saya masuk bilik, terus saya endahkan bunyi tu. Walau bunyi tu bermain lagi. Bila masuk bilik dia main lagi. Tutup buka. Saya malas lah nak layan. Tidur lagi bagus. Pening dah, pening. Dipendekkan cerita, selepas subuh seawal jam 7.15 pagi macam tu, kami pun check out, keluar daripada unit penginapan tu. Salah satu sebab utamanya kenapa kami check out awal, sebab kami kena bertolak seawal-awal pagi ke Tebor tu. Kalau lambat, nanti kereta dah mula banyak. Kemudian ramai pula nanti nak breakfast dekat atas puncak Tebor tu. Selalunya macam tu lah. Kalau lambat, habis kena beratur panjang semata-mata nak breakfast. Akan tetapi korang semua, dalam perjalanan kami nak ke Tebor tu,
isteri saya buka cerita. Rupa-rupanya dia pun diganggu juga tau. Macam ni gangguannya. Masa tu saya ni dah tidur. Kemudian isteri saya terjagalah pula sebab dia dapat dengar ada suara orang tengah bersembang dekat area dalam rumah ni. Apa yang disembangkan suara tu katanya tak berapa jelas. Tak dapat tangkap apa yang ditutur katakan perkataan daripada suara misteri tu. Cumanya yang pasti isteri saya kata yang membuatkan isteri saya cemas adalah suara tu menyerupai suara anak perempuan kami yang nombor 2. Memang cukup sebiji suaranya. Disebabkan pintu bilik kami saya biarkan terbuka sebelum ni kan, adalah juga isteri saya cuba mengintai daripada atas katil nak memastikan betul ke anak kami yang tengah bersembang luar bilik tu. Tapi bila diintai daripada atas katil, tak ada sebarang kelibat pun. Isteri saya dah mula takut kerana dia tahu ini bukan suara asli anak perempuan kami. Kata isteri saya lagi, selain daripada suara yang menyerupai anak perempuan kami ni, ada lagi satu suara. Satu suara yang tak dikenal pasti. Ada 2 suara sekarang ni. 2 suara misteri. Bila dah macam itu, isteri saya pun tidurlah. Takkan nak berjaga nak mengintai lagi kan. Dah terang-terang itu bukan anak kami. Jadi memandangkan kami memang nak keluar daripada rumah penginapan tu seawal pagi, itu yang isteri saya tak berani nak buka cerita. Walhal dia pun tak tahu yang saya ni mangsa pertama kena kacau sebelum dia. Walau apa pun, saya tak adalah nak salahkan tuan rumah. Dan kita pun tak boleh nak salahkan lokasi rumah penginapan tu. Sebab kita kena faham, gangguan jin setan ni boleh berlaku di mana-mana sahaja. Betul tak korang semua ni? Saya tengah bercerita sekarang ni pun boleh kena ganggu tau. Walhal yang korang dekat sana tu pun boleh kena ganggu juga tu yang tengah mendengar, tengah menonton tu. Andai katalah sebuah rumah penginapan tu dihuni makhluk yang bukan manusia, saya sarankan tuan rumah carilah apa jua bentuk jalan penyelesaian. Dan kita ni selaku mangsa keadaan pun sama juga. Jangan cepat melata. Banyakkanlah bersabar. Dugaan yang sedemikian rupa pasti ada baik tujuannya yang kita tak tahu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui apa yang telah dirancangnya. Itulah kisah pengalaman saya dan juga keluarga saya sendiri bulan Julai tahun 2022. Nama penginapan tu saya tak mahu dedahkanlah. Cuma saya sudah bagi hint kan. Kalau korang rajin, korang buatlah kajian sendiri. Carilah di mana lokasi tu. Ni tengok ni. Ini resip pembayaran dan juga booking letter ke atas rumah tu. Saya book guna application Agoda. Saya dah pudarkan apa yang patut. Kalau korang nak baca, korang pause lah video ni nanti. Bacalah apa yang tertulis ke atas resip ni. Ikutkan, ada lagi satu kisah tau, saya cuba nak kongsikan dengan korang semua. Masih lagi berkaitan rumah di Cameron Highland. Cumanya bukan rumah yang biasa-biasa kita lihat. Rumah yang saya maksudkan ini berbentuk desain lama ala-ala orang barat, yang ada cerobong asap untuk unggun api dalam rumah tu. Ni lebih kurang macam ni bentuknya. Kalau korang nak tahu, kisah gangguan dalam rumah ni ada melibatkan dengan penglibatan bantuan daripada arwah ayah saya dulu. Ni cerita lama ni, dalam tahun 80-an macam tu lah. Cerita yang berkaitan dengan tu nantilah saya cerita. InsyaAllah satu hari nanti saya akan ceritakan kisah gangguan yang melibatkan arwah ayah saya ni. Masa tu saya akan tunjukkan sekali sesuatu yang amat penting yang berasal daripada rumah agam indah tu. InsyaAllah satu hari nanti saya akan ceritakan, saya akan tunjukkan barang tu. Ada, barang tu ada di sini. Macam biasalah, minta tolong jasa baik korang semua yang menonton. Tekan tunjuk button subscribe tu, minta tolong share dan juga thumbs up supaya paparan kisah seram malam minggu ini dapat diperluaskan dengan para penonton yang lainnya. InsyaAllah sekiranya ada umur yang panjang, dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan bersiaran lagi dengan perkongsian kisah seram daripada pengirim yang selanjutnya di dalam Kisah Seram Alam Jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa
ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.